Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Diucapkan selamat datang kepada semua sidang penonton, jemaah surau Al-Hijrah Warisan Puteri, pengurusi AJK ya, dan resident speaker kita Ustaz Kamal. Kita panggil resident speaker ni sebab dia regular basis. Kita panggil dia resident speaker. Jadi salam PKP. Berdasarkan kepada angka terkini, saya menjangkakan PKP kita akan dilanjutkan lagi. Masya Allah kan. Dan untuk kekal positif, kita kena tukar PKP itu kepada apa? Pulang kepada pencipta. InsyaAllah malam ni salah satu aktiviti kita adalah pulang kepada pencipta. Ya, iaitu menghadiri majlis ilmu. Okey, tajuk pada malam ni yang akan dibawakan oleh resident speaker kita Ustaz Haji Kamal bin Ismail ialah Kitab Fiqh Jenazah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tetapi itulah, sebelum kita menyerahkan majlis ni kepada Ustaz, ya, Cik Mail kita dah berpesan panjang lebar. Ya, ada 4 pesanan yang saya kena berikan ni. Jadi saya kena baca takut tertinggal. Yang pertama, infak atau tajaan bagi kuliah. Ya, kuliah-kuliah kita termasuklah kuliah Maghrib Perdana ya, masih dibuka. Ya, ribuan terima kasih kepada muslimin dan muslimat yang telah menyumbang dan berinfak. Ya, semoga apa yang kita infakkan dikurniakan ganjaran pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang kedua, pendaftaran kelas pengajian tahsin Al-Quran Juz Amma secara online Zoom dan FB Live masih dibuka. Ya, hanya RM10 sebulan. Ini bonda ajaib yang ke-8 di dunia. RM10 sebulan. Mana ada? Kan inilah satu-satunya ya, sangat murah. 8 kelas sebulan. Bayangkan tu, setiap hari Selasa dan Jumaat jam 9 malam hingga 10 malam ya, kelas tahsin. Okey, yang ketiga, kuliah Maghrib Perdana pada hari Sabtu ini ya, 3 hari bulan Julai jam 8 malam oleh Datuk Ustaz Kazim Alias. Tajuk dunia ni tempat ujian, termasuklah PKP inilah ya. Kuliah ini bersiaran secara langsung live FB Surau Al-Hijrah dan YouTube channel Surau Al-Hijrah. Canggih surau kita sekarang ni kan, semua ada. Semua muslimin dan muslimat dijemput hadir dan sebarkan jemputan ni. Ya, jadi sebelum saya menyerahkan kepada Ustaz Kamal kita ada satu VT ya. Betul Encik Ismail silakan. Canggih bona VT kan. Kita punya siaran ni memang dah taraf Al Jazeera ni. Ya. Jadi sebelum saya menyerahkan, saya ini satu pesanan ikhlas daripada saya sendiri MC ya. MC pun nak berpesan ya kepada pendengar-pendengar atas talian. Dia ada etika ya. Etika apa? Tolong mute semua speaker tu. Tolong mute ya. Kalau ada pertanyaan, gunakan chat room yang disediakan. Kemudian kalau nak lagi cantik, nak lagi smooth ya, kita off video. Ya, hanya penceramah kita yang handsome ni sajalah yang dibenarkan on video. Ya. Okey, without any further ado, tu bahasa Jawa tu Ustaz. Ya, saya persilakan yang sahibus samaah Ustaz kita, Ustaz Haji Kamal untuk meneruskan. Okey Ustaz, the floor is yours. Terima kasih. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita selama ini. Lebih-lebih lagi nikmat kehidupan dan nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan waktu, kelapangan masa gitu. Dan dalam musim PKP ini dan banyak berita yang menyedihkan yang kita dengar dan ataupun yang kita baca dan yang terakhirnya yang saya baca ataupun yang saya tonton baru-baru ni kan video kan seorang laki-laki yang terjun kan dari rumah flatnya tingkat 8 kan, dan jatuh dan terus meninggal. Dan puncanya ialah kerana tekanan kehidupan. Dan yang hampir dengan kita kan, di Taman kan, Nusa Intan kan, jalan Kuala Pilah tu kan, ada satu keluarga kan, yang mana anak-anak dan isterinya dikurung, tak dibenarkan keluar daripada rumah kan oleh suami. Itu pun punca kerana tekanan kehidupan. Kerana saya dimaklumkan si suami ini tidak ada pekerjaan. Dia bukan malas tuan-tuan, tapi kerana dia tidak dapat keluar untuk bekerja. Jadi itulah yang berlaku. Di antara perkara-perkara yang kita kata kurang enak kita dengar ataupun kurang enak kita lihat, apabila ada sebahagian daripada kita ni yang mengambil jalan singkat, sanggup bunuh diri lah, apa semua, menyusahkan orang. Allahu Akbar. Baik, jadi alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita nikmat kesihatan, nikmat kehidupan dan juga nikmat kelapangan masa ni. Jadi inilah antara nikmat yang sewajibnya kita syukuri sepanjang masa. Yang berusaha Tuan Pengerusi Cik Ismail, Tuan Moderator kita Cik Zul, seterusnya Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Jadi seperti mana yang iklan yang disampaikan oleh Encik Zul Hazmi tadi, saya merasa cukup seronok dan cukup gembira apabila pihak surau dalam musim PKP ini tetap masih lagi aktif menjalankan aktiviti-aktivitinya. Antaranya yang diberitahu tadi, kelas tahsin Al-Quran. Saya ucapkan tahniah kepada pihak surau dan juga pihak rumah ngaji yang baru saja ditubuhkan oleh Ustazah Datin kan. Tahniahlah. Baik. Kita sambung pengajian kitab itu, kitab Fiqhul Janazah. Insya-Allah pada malam ini kita akan masuk pada muka surat 276 dan 276 perkara yang ke-91. Kita ni di bawah tajuk besar pengkebumian lagi lah. Jadi malam ni kita akan tengok pada tajuk kecil yang ke-91, iaitu jenazah dikuburkan di areal pemakaman. Maksudnya jenazah itu hendaklah dikuburkan dalam kawasan tanah perkuburan. Walaupun sebenarnya tidaklah menjadi satu perkara yang haram dan berdosa besar kalau kita nak kebumikan orang-orang Islam yang meninggal ni di mana saja, kan? Cuma afdal dan sunnahnya ialah kita kebumikan di tanah perkuburan yang telah digazetkan ataupun yang telah dirizabkan oleh pihak pemerintah ataupun orang-orang yang tertentu yang mewakafkan tanahnya untuk dijadikan tanah perkuburan. Baik.
Kita tengok dulu kan dalam buku, dalam kitab kita ni, kan, jenazah dikuburkan di area pemakaman. Nabi SAW terbiasa memakamkan jenazah, mengkebumikan jenazah orang-orang Islam ni di pemakaman Al-Baqi'. Dan zaman Nabi dulu, inilah satu kawasan tanah perkuburan ia berhampiran dengan Masjid Nabawi. Orang yang pernah pergi ke Masjid Nabawi untuk menunaikan umrah, haji ataupun ziarah tu, mestilah mereka akan pergi melawat tanah perkuburan Baqi' ni, tak jauh daripada Masjid Nabawi pun. Dan di situlah pada zaman Nabi dulu orang-orang Islam yang meninggal dikebumikan di tanah perkuburan Baqi'. Tapi yang jauh-jauh daripada kawasan tempat Nabi itu adalah tanah perkuburan lain. Cuma tanah perkuburan Baqi' ni dia lebih popular lagi lah, sebab dia berhampiran dengan Masjid An-Nabawi. Jadi setiap orang Islam yang tinggal berhampiran dengan Masjid Nabawi ni di kawasan Madinah ni, bila mereka meninggal, Nabi akan kebumikan mereka, jenazah mereka ni di tanah perkuburan Baqi'. Sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak hadis tentang hal itu yang diriwayatkan secara mutawatir. Dan kita pun dah bincang dulu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnul Khashasiyah, dan yang mana dia ketika dia kata dia sedang berjalan beriringan bersama dengan Nabi SAW, mereka melalui melintasi kawasan perkuburan orang yang bukan Islam, dan seterusnya mereka sampai ke tanah perkuburan orang-orang Islam. Jadi di situ waktu di bawah tajuk pengasingan yang kita belajar minggu lepas, iaitu pengasingan jenazah orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Tidak boleh kita mengkebumikan ataupun memakamkan jenazah orang Islam ni dalam kawasan tanah perkuburan orang-orang yang bukan Islam, dan begitu juga sebaliknya. Baik. Jadi menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnul Khashasiyah yang kita bincang minggu lepas, orang-orang Islam, Nabi sediakan satu tanah ataupun satu kawasan yang khusus untuk dikebumikan, dan siapa-siapa yang meninggal dikebumikan di tanah perkuburan Islam ni. Baik. Berbeza dengan pemakaman jenazah Nabi SAW dan juga para Nabi dan para Rasul yang lain-lain. Sebab Nabi SAW juga saudara-saudara baginda yang terdiri daripada para Rasul dan para Nabi sebelumnya, ketika Nabi dan juga Rasul-Rasul sebelumnya wafat, jenazah mereka ataupun jasad mereka dikebumikan di tempat di mana mereka meninggal. Ini adalah sebenarnya perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis pun Nabi ada beritahu bahawa setiap Nabi apabila dia wafat, maka disitulah dia hendaknya dikebumikan. Baik, kita tengok hadis tu. Hadis yang ditunjukkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata lamma qubida, bukan qubidu ni, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi. Faqala Abu Bakr sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Qala ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه فدفنوه في موضع فراشه. Ketika Rasulullah, kata Aisyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, jadi para sahabat ni masing-masing berbeza pandangan di manakah nak dikebumikan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu Sayyidina Abu Bakar pun
kata aku teringat ada satu hadis, kata hadis ni dia kata aku pernah dengar daripada Rasulullah SAW dan aku takkan lupa sama sekali hadis ni. Dan iaitulah hadis yang mana Nabi kata ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi' allazi yuhibbu an yudfana fih. Dan iaitu tidaklah Allah Taala mencabut ataupun mematikan, mewafatkan seorang nabi melainkan di tempat itulah, tempat dia wafat itulah kan hendaklah dikebumikan ataupun hendaklah dimakamkan, ya. Maka apabila sahabat-sahabat ni mendengar hadis yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi, dan maka mereka pun sepakat kan untuk mengkebumikan jenazah ataupun jasad Rasulullah SAW di tempat di mana Rasulullah wafat, kan. Dan kita pun tahu kan dalam sejarah ketika Nabi SAW wafat, Nabi wafat di atas tempat pembaringan baginda dalam rumah, dalam bilik tidur baginda, kan. Jadi dan para sahabat bersepakat kan, untuk mengkebumikan jenazah Nabi ni di tempat tersebut. Ya. Jadi makam Nabi ataupun kubur Nabi sekarang yang kita lihat di Masjid Nabawi itu sebenarnya adalah bilik tidur Nabi kan sallallahu alaihi wasallam, kan. Sebab perintah daripada Allah SWT, di mana saja Nabi itu wafat, maka di situlah kan hendaknya dia dikebumikan. Okay? Baik. Jadi berkenaan dengan pengkebumian Nabi tadi, bukan di kawasan tanah perkuburan yang khusus. Okay? Sebenarnya ini adalah satu keistimewaan ataupun khususiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita orang Islam ataupun kita sebagai umat dia, kita tak boleh ikut, sebab ini adalah khususiyah yang hanya diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Kalau kita fikir, sebenarnya banyak lagi sebenarnya perkara-perkara khusus yang Allah Ta'ala cuma berikan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kepada umat dia. Okay, contohlah kan, saya bukan galak kan. Okay. Contohnya Nabi berkahwin lebih daripada 4 orang. Okay. Nabi dibenarkan. Sebab ini adalah khususiyah dan keistimewaan yang Allah Ta'ala beri hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Nabi boleh kahwin lebih daripada 4 orang dalam satu masa. Tetapi adakah umatnya boleh? Jawapan dia sudah tentu tak boleh. Kok kita nak kahwin lebih daripada seorang, paling ramai ataupun maksimal 4 orang. Okay. Itu pun sekiranya mampu. Okay. Kalau rasa nak mampus, okay, lebih baik jangan. Okay. Baik. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wafatnya baginda dikebumikan di tempat di mana baginda wafat. So boleh tak kita nak ikut? Kita mati di depan rumah kita, maka depan rumah kita itulah kubur kita. Okay. Petang-petang, sebab ni musim PKP ni tak ada apa nak buat, petang-petang duduk mencangkul belakang rumah. Tiba-tiba kena patuk di ular sawah, ataupun ular tedung, meninggal situ kat belakang dapur tu, tompek kita menebah tadi tu. Boleh tak kita nak kebumikan jenazah kita situ? Walaupun saya kata hukumnya tidaklah haram, tetapi sebenarnya tidaklah dibenarkan, tak digalakkan, sebab kita ada kawasan tanah perkuburan kita masing-masing. Dan seperti mana yang saya beritahu 2 minggu yang lepas, tanah perkuburan yang mana dikhususkan oleh kerajaan untuk siapa-siapa orang Islam yang meninggal dikebumikan di situ, itu sebenarnya adalah perkampungan orang-orang Islam yang telah meninggal. Jadi kalau kita ni tiba-tiba mati, kita minta, sebelum tu kita dah wasiat dah pada isteri, ada anak semua, kok abah mati esok kebumikan abah kat belakang dapur. Supaya apa?
supaya senang pagi-pagi kan kau buka tingkap kan kau nampak abah aduh kan terpacak 2 batu nisan kan. Jadi tak payah susah-susah kau pergi makam Mak Said kan untuk nak berdoa ataupun baca Yasin kan. Ni duduk je kat dapur tu buka tingkap baca je Yasin kan. Kat apa tingkap dapur tu kan. Sebenarnya benda tu dia tak salah tuan-tuan kan, tapi tak adalah orang buat kan. Jadi eloknya gitulah, kita ni kok mati besok kan, bawa lah jenazah kita tu ke tanah perkuburan kan orang Islam. Sebab apa? Sebab di situ nanti kita akan jumpa dengan kawan-kawan kita yang lama dah meninggal tu kan. Dan sebab tanah perkuburan itu adalah kawasan perkampungan orang-orang Islam yang telah meninggal kan. Ini kalau dikebumikan di belakang dapur kan, seorang-seorang gitu jelah situ kan. Eloknya bawa lah pergi ke tanah perkuburan makam Mak Said ko, Senawang ko apa semua, bolehlah jumpa kawan-kawan situ. Baik. Jadi Nabi SAW keistimewaan ataupun kekhususan yang Allah Taala beri pada baginda wafat di situ, disitulah baginda dan dikebumikan. Kan? Dan kita umatnya kan makruh kan. Baik. Kemudian kita tengok muka surat 277 tu kan. Kenapa kita ni tak digalakkan ataupun tak disuruh pun supaya kan, bila kita mati di rumah lah kita dikebumikan berdasarkan pada 2 hadis kan. Yang pertama dan hadis yang berbunyi ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhizuha qubura. Jadikanlah sebahagian salat kalian untuk dikerjakan di rumah, okay? Dan jangan kalian menjadikannya sebagai tanah kuburan, kawasan perkuburan. Okay? Ini dan begitu juga dengan hadis yang kedua. Dan Nabi kata la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan. Okay? Jadi secara secara pahaman secara ringkasnya, secara jelasnya, kan hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita jadikan rumah kita ini sebagai kubur, kan. Dan mati kita di situlah kita dikebumikan, kan. Itu fahaman yang pertama lah tuan-tuan kan. Tapi ada juga fahaman yang kedua yang disyarahkan oleh para ulama kita mengatakan bahawa maksud larangan Nabi jangan jadikan rumah kamu tu sebagai kawasan perkuburan ataupun sebagai kubur. Maksudnya ialah Nabi kata jangan jadikan rumah kamu tu senyap sunyi, tak ada apa-apa, kan. Jangan jadikan rumah kita macam tu. Eloknya rumah kita ni kita isilah dengan pengisian keagamaan, contohnya seperti solat-solat sunat, baca Quran, berzikir, adakan aktiviti usrah, kuliah agama bersama dengan keluarga kita. Itu yang dimaksudkan, kan. Tapi yang pertama tadi pun sebenarnya tak salah juga, kan, dia punya terjemahan tu, kan. Itu secara zahir lah, pandangan terjemahan secara zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan rumah kita ni sebagai tanah kubur, kan. Baik. Jadi dalam hadis ni, hadis yang pertama tadi tu, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni Nabi terdapat satu suruhan dan satu larangan, kan. Yang pertama Nabi kata ij'alu fi buyutikum min salatikum, kan. Jadikanlah rumah-rumah kamu, kan. Jadikanlah rumah-rumah kamu itu kan diisi dengan solat, okey, kan. Maksudnya ialah kan rumah-rumah kita ni jangan dibiarkan. Solat tu bukan maksudnya solat betul-betul, kan. Zikir, baca Quran pun kan termasuk dalam kategori solat juga sebenarnya, kan. Jadi rumah kita ni jangan dibiarkan sunyi daripada bunyi alunan Al-Quran, bunyi zikir dan kuliah-kuliah agama, okey. Dan ni musim PKP ni tuan-tuan, orang berkurung dalam rumah duduk melonggok anak beranak depan TV, okey.
Kadang-kadang pagi bangun tidur dah buka TV sampai ke malam, TV tu tak bertutup, panih TV tu, kan? Tapi bagaimana dengan amalan-amalan kerohanian, amalan-amalan keagamaan gitu, kan? Kadang-kadang kita ni kan langsung semayang pun tidak, kan? Baca Quran apatah lagi, kan? Jadi sebab itulah Nabi SAW menggalakkan sangat-sangat supaya kita ni bila selesai daripada menunaikan solat fardu berjamaah di masjid ataupun di surau, kan, yang solat-solat sunat ba'diyah apa semua tu kok mampu boleh buat di rumah, okey, copet-copet balik buat di rumah, okey. Orang yang rumahnya bersebelahan dengan surau, itu lagilah, kan, satu keuntungan yang besar untuk mereka. Sebab apa? Solat sunat qabliyah pun dia boleh buat di rumah, kan? Macam kita rumah jauh ni tuan-tuan, dengan bunyi orang azan kita pun tak apalah, buatlah dulu solat sunat qabliyah ni kat rumah, kan? Sebab apa? Sebab Nabi kata solat-solat sunat ni afdalnya dilakukan di rumah, kan? Lalu kita pun semayanglah buat sunat dan apa ni qabliyah di rumah. Kita pun start motor pergi ke surau. Sampai surau tengok-tengok tu imam dah bagi salam. Okey. Kan rumah kita jauh. Okey. Jadi orang yang rumah dekat kan bersebelahan dengan surau, alhamdulillah lah. Itu rezeki dia dah tu. Kan? Sebab tu kita ni kan pemilihan rumah untuk kita nak beli sebaik-baiknya cari yang berhampiran dengan surau, kan? Bukan berhampiran dengan zimat. Okey. Baik. Jadi semayang-semayang yang sunat, okey, afdalnya Nabi kata buat di rumah, kan? Yang fardu bagi kita orang lelaki-lelaki, kan, sebaik-baiknya di masjid ataupun di surau. Okey. Tapi sekarang alhamdulillah musim PKP. Tadi tuan moderator kata bukan PKP lagi lah. Ini kita panggil fasa pula, kan? Okay. Fasa 1 ni, kan? Okay. Jadi dalam musim fasa 1 ni kita masih lagi diwajibkan berkurung, kan? Elok jadi kita tak boleh nak pergi ke masjid, tak boleh nak pergi ke surau untuk solat berjamaah fardu, kan? So sembahyanglah kat rumah, kan? Tapi kalau yang orang yang boleh keluar ke masjid tiap-tiap waktu tu, kan? Eloknya pergilah ke masjid untuk solat fardu, kan? Dan yang sunat-sunat tu eloknya buatlah di rumah, kan? Inilah yang Nabi suruh kita sebenarnya. Rumah kita ni, kan? Isikan pengisian rumah kita ni dengan solat, dengan baca Quran, berzikir, dan seumpamanya. Okey. Aku nak buka televisyen pun bukalah rancangan-rancangan yang apa ni berunsurkan agama, kan? Buka rancangan apa ni Astro Oasis ko, kan? Tengok ada bacaan Quran, kan? Eloklah tu, kan? Baik. Itu yang pertama dalam hadis tadi, kan? Ada pertanyaan, kan, tentang orang yang meninggal kemudian dibawa balik, meninggal di luar negara kemudian nak dibawa balik ke dalam negara. Okey. Yang ni pun dulu kita dah bincang dalam tajuk sebelum ni, kan? Hukumnya makruh yang sangat-sangat. Okey, hampir-hampir dan nak jadi haram, dan kalau kita ni membawa pulang jenazah. Tambah pula jenazah tu jenazah, kan, yang jaraknya kan jauh dan makan masa yang begitu lama untuk sampai, kan? Kalaulah jenazah tu meninggalnya di Seremban, nak bawa pergi ke Kuala Pilah dan tak ada masalah, tuan-tuan, kan? Nak bawa balik ke Pahang pun boleh lagi, ke Terengganu pun boleh lagi, kan? Tetapi kan sebaik-baiknya lah, kan, sebaik-baiknya kan di mana saja kita meninggal, eloknya di situlah kita dikebumikan, kan? Macam saya, kan, asal Terengganu, kan, duduk Negeri Sembilan, tiba-tiba satu hari saya mati, kan? Anak-anak saya nak bawa balik ke Terengganu, tak payahlah, tuan-tuan, menyusah dan menyeksakan, kan? Baik. Jadi tambah pula yang meninggal luar negara yang jauh, yang kadang-kadang makan masa 2 hari, kan? Saya
kalau tak silap saya 2 minggu lepas kan, saya ada tertonton kan satu rancangan dalam televisyen, soal jawab kan, temu bual antara apa ni wartawan TV ni kan dengan pengacara rancangan tu dengan seorang hamba Allah yang kerja dia ialah apa ni, ya betul kan, macam Cik Zul kata kan, dan orang yang mayat yang nak dibawa pulang ni daripada luar negara, dia akan melalui beberapa proses yang kan, bila saya dengar kan, penceramah tu sebut kan, dalam rancangan TV tu kan, kita sendiri saya rasa gerung kan, rupa-rupanya mana-mana mayat yang nak dibawa pulang daripada luar negara ni, nak bawa naik kapal terbang ni, dia akan melalui beberapa proses yang mana macam-macam organ dalam mana apa semua tu dibuang apa semua, kemudian diisi dengan satu asid apalah kan, untuk menahan, mengekalkan mayat tadi kan supaya tidak berbau. Kemudian mayat tu bawa pula kata kan, bila naik kapal terbang berada di atas sana, dia kata kan boleh berlaku perubahan pada mayat akibat kerana tekanan kan, tekanan tinggi tu kan, tekanan udara tu kan. Jadi sebab itulah kan, Nabi ataupun agama Islam ni awal-awal lagi kan, sudah pun menyekat kan, perbuatan tersebut kan, daripada dilakukan kan. Kita ambil contoh macam arwah siapa, Allahumma salli ala Muhammad, dan seorang ulama kita yang meninggal di Amerika tu, Guru Harundin. Kan, ya kan, siapa man? Guru Harundin. Harundin, kan, Tuan Guru Harundin meninggal di Amerika, kan. Ada anak-anak dia nak ambil berusaha nak balik, tak ada. Kan? Sebab apa? Sebab anak-anak pun faham, kan. Dan mungkin Ustaz Harundin, arwah Ustaz Harundin pun dah pernah bercerita pada anak-anak dia, pernah berpesan macam tu. Kat mana abah mati esok, di situlah dikebumikan kan. Jadi kita pun gitulah kan, Kok Cik Mael apa semua meninggal dekat Seremban, nak bawa pulang ke utara tu kan, walaupun boleh tapi sebaik-baiknya tak payahlah kan. Kebumi ialah sini kan. Esok kita boleh jumpa kan dalam kawasan perkuburan Mak Said pula kan. Siapa dulu wallahu alam, Cik Mael dulu ke saya dulu ke wallahu alam. Tapi agak-agak biarlah Cik Mael dulu kan. Minta maaf bang ya, gurau je kan. Baik. Jadi berbalik pada hadis tadi kan, surah dalam hadis itu ada satu suruhan dan satu larangan. Suruhan Nabi supaya jangan jadikan rumah kita ini sebagai suruhan yang dalam hadis tadi, Nabi suruh kita jadikan rumah kita itu kan penuh dengan pengisian agama kan, dengan diadakan solat-solat sunat, baca Quran dan seumpamanya. Dan larangan Nabi dalam hadis yang sama tadi, wala tattakhizuha qubura, jangan jadikan rumah kamu tu macam kubur kan. Di sini saya kata tadi kan, ulama kata jangan jadikan kubur, ada yang mentafsirkan kan, dengan makna yang direct, makna yang jelas, zahir kan. Nabi kata jangan jadikan rumah kamu tu sebagai kubur, maknanya jangan esok bila mati kan tanam apa yang kebumikan jenazah dalam rumah tu, dan maka jadilah rumah tu seperti mana kawasan perkuburan. Dan ada yang mentafsirkan maksud Nabi jangan jadikan rumah kamu itu sebagai kubur, maknanya jangan jadikan rumah kamu itu senyap sunyi, tak ada apa-apa bunyi, tak ada apa-apa aktiviti solat, baca Quran, zikir dan seumpamanya. Wallahu a'lam lah. Terus semua pandangan, dua-dua pandangan tu daripada ulama kita berlaku. Kita pegang, bolehlah kita nak ambil mana satu pun pegang lah. Baik. Kemudian kita tengok pada tajuk yang seterusnya, tajuk kecil yang ke-92, iaitu makam para syuhada adalah di medan perang. Ini pun sebenarnya adalah satu keistimewaan ataupun satu kemuliaan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada mereka yang mati di medan perang sebagai syuhada. Dan kita pun dah bincang sebelum ni, orang-orang yang mati syahid dalam medan perang ni, ini adalah
level syuhada yang sangat tinggi, kan? Orang Islam ni, Nabi dalam satu hadis Nabi pernah bertanya sahabat-sahabat, siapakah orang syahid ni, kan? Siapa yang dimaksudkan dengan orang yang mati syahid? Sahabat beritahu, yang mati syahid ni mati dalam medan perang lah ya Rasulullah, menentang orang-orang kafir. Nabi kata, kalau macam tu tak ramailah umat aku mati syahid. Lalu Nabi pun beritahu, Nabi kata orang yang mati dibunuh pun mati syahid, orang yang mati kebakaran mati syahid, mati lemas air mati syahid, mati ditimpa tanah runtuh pun mati syahid, mati kerana penyakit berjangkit, contohnya macam sekarang ni COVID-19, kan? InsyaAllah mudah-mudahan kan sahabat kita, saudara mara kita yang telah meninggal akibat kerana COVID ni, mudah-mudahan mereka juga kan diterima oleh Allah Ta'ala sebagai matinya mati syahid, kan? Jadi bila Nabi cerita macam tu, maknanya ramailah, kan? Banyaklah peluang untuk kita ni mati syahid, kan? Termasuklah mati ketika menuntut ilmu, mati ketika sedang mencari nafkah, kan? InsyaAllah tuan-tuan, kan? Harap kita ni insyaAllah satu hari mati kita, kan, Allah Ta'ala jadikan sebagai mati syahid, kan? Baik. Tapi kalau nak syahid yang paling tinggi level dia, kan, iaitulah orang yang mati syahid dalam medan peperangan, kerana menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang-orang yang mati syahid ni bukan sahaja di alam kubur, bukan sahaja di alam akhirat besok, mereka ni diberikan kemuliaan oleh Allah Taala, bahkan semasa di dunia pun ketika mereka mati, Allah Ta'ala sudah pun berikan kemuliaan kepada mereka, yang mana jasad mereka, jenazah mereka ini tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, tidak perlu disolatkan, tidak perlu disolatkan, tapi Nabi SAW dalam setengah hadis itu ada menyatakan bahawa Nabi melakukan solat jenazah untuk orang yang mati syahid, kan? Jadi tapi kalau kita tak nak solat pun boleh, tak ada masalah, kan? Orang yang mati syahid ni, yang wajib atas kita orang hidup ni hanya kebumikan saja mereka, kan? Tak perlu mandi kapan, tak perlu solat, kan? Kebumikan saja. Jadi ini adalah menunjukkan kemuliaan yang Allah Taala telah berikan kepada mereka yang mati syahid, kan? Baik. Kemudian kemuliaan yang kedua yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang mati syahid ini di dunia ini, tanah perkuburan mereka ialah di mana mereka terkorban, kan? Contohnya macam zaman Nabi SAW dulu, sahabat yang mengikuti peperangan, kan? Dalam perang Badar, dalam perang Uhud dan perang-perang yang lain-lain itu, kan? Mana-mana sahabat yang meninggal ni tidak ada seorang pun yang dibawa pulang balik ke Madinah untuk dikebumikan di Madinah, tak, kan? Mana-mana yang meninggal terkorban dalam medan perang, di medan perang tersebutlah mereka dikebumikan, kan? Tak perlu kepada tanah perkuburan, okay? Jadi ini adalah pengecualian yang kedua lah, kan? Yang dikecualikan daripada dikebumikan di tanah perkuburan, kan? Yang pertama Nabi, tempat dia mati, dan yang kedua kan, para syuhada, kan, hendaklah dikebumikan di medan peperangan di mana tempat mereka terkorban tadi, kan? Yang kita ni orang biasa tak ada, mesti di tanah perkuburan yang telah disediakan, kan? Baik, kita tengok hadis daripada Jabir bin Abdullah. Okay. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati ila al-musyrikin liyuqatilahum wa qala abi ya Abdullah abi itu ayah saya, kata Jabir, ayah saya yang bernama Abdullah ni kata ya Jabir ibnu Abdullah, ayah dia, kan? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan Madinah untuk memerangi orang-orang musyrik. Okay. Jadi dalam kumpulan tentera Islam ni yang dibawa oleh Nabi untuk memerangi orang musyrik ni, kan, termasuklah ayah kepada Jabir, kan, iaitu Abdullah, kan, Jabir bin Abdullah, kan. Jabir dia tak ikut, kan, dia tak ikut, kan. Dia memang nak pergi tapi dia
nama dia dikeluarkan kan oleh Rasulullah SAW daripada mengikuti pasukan tentera untuk keluar pergi memerangi orang-orang musyrik tadi kan. Jadi ketika nak berangkat pergi melawan berperang dengan tentera musyrikin tadi kan, Abdullah ataupun ayah kepada Jabir tadi kan, dia sempat berpesanlah kan kepada Jabir, dia kata kan, wahai Jabir, kau jangan sedihlah kan, kau tak terpilih kan untuk pergi ikut sama dengan Rasulullah SAW untuk pergi berperang kan. Ada joki masing-masing lah kan. Kau esok sampai masanya kan, nama kau naik kan untuk ikut bersama Nabi pergi berperang, okay, itu rezeki kau lah tu kan. Tapi sekarang ni kau tak ada rezeki kan, kau tak terpilih untuk mengikuti kami, jadi kau duduklah kan di Madinah tu kan. Tambah pula kata Jabir, dia kata aku bimbang, dia kata dengan kalau aku mati, dia kata dalam medan perang nanti kan, siapa nak jaga kan anak-anak ayah yang perempuan tu. Okey. Jadi kalau engkau ada logolah sikit hati abah kan. Kalau aku abah mati besok pun kan, adalah anak-anak abah yang perempuan ni ada orang kan, ada orang yang boleh tolong jaga kan. Jadi itu pesanan Abdullah kepada anaknya Jabir tadi kan. Baik. Kemudian berlakulah peperangan kan. Dalam peperangan tersebut tentera Islam menang kan, tetapi ramai juga yang terkorban kan. Dan di antara yang terkorban tu ialah ayah kepada Jabir tadi kan, Abdullah kan. Jadi apabila khabar tentang peperangan ni telah tamat kan, dah selesai kan, maka ramailah kan orang di Madinah ni yang keluar kan, pergi ke kawasan peperangan tadi untuk melihat kan, untuk melihat berjumpa dengan ahli keluarga masing-masing lah kan. Dan yang pergi ke medan perang tu salah seorangnya ialah mak saudara kepada Jabir tadi kan. Dia ada mak saudara dia seorang kan. Mak saudara ni suami dia pun ada pergi berperang juga kan. Kemudian kata Jabir kan, ketika aku menunggu di Madinah ni, dia kata tiba-tiba aku tengok mak saudara aku dah balik dah kan. Dia pergi tadi, dia bawa unta kan. Kemudian masa dia balik, rupa-rupanya dia pergi kat medan peperangan tadi tu kan, untuk dia membawa balik mayat suami dia dan juga mayat adik dia kan. Abdullah tadi tu kan, ayah kepada Jabir tadi. Jadi dua mayat ni dibawa, diletaknya di atas belakang unta tadi kan, dibawa balik ke Madinah dengan tujuan untuk nak dikebumikan di Madinah kan. Tapi tak sempat dia nak masuk ke dalam kawasan Madinah ni kan, tiba-tiba datang utusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang kan, dia berteriak kuat-kuat kan, sebab bukan mak saudara Jabir sahaja sebenarnya yang bawa balik jenazah suami ni kan. Orang lain pun ada juga, perempuan-perempuan lain di Madinah ni yang suami dia turut sama terkorban dalam medan perang tu kan, mereka ni pakat ambil berlaku kan, mayat suami masing-masing ni bawa balik ke Madinah kan untuk dikebumikan. Jadi tiba-tiba terdengar satu suara kan, berteriak, wahai mereka yang mengambil mayat untuk dibawa pulang ke Madinah kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan kamu sama sekali bawa balik mayat tadi kan. Kamu semua hendaklah kembalikan semula mayat-mayat tadi ke medan peperangan kan, tempat kamu ambil tadi tu kan. Okey, pulangkan balik mayat tadi kan. Kata Jabir, mak saudara aku pun hantarlah balik kan jenazah abah aku dengan suami mak saudara tadi tu kan. Jadi sebenarnya dalam hadis ni tuan-tuan, pengajaran yang boleh kita ambil kan, iaitulah larangan
daripada Nabi SAW, jenazah orang yang mati syahid ini dibawa pulang untuk dikebumikan di kampung masing-masing, tak boleh. Baik. Jadi banyak tentera Islam yang terkorban tadi, termasuklah ayah kepada Jabir tadi yang meriwayatkan hadis ni, semuanya tu dikebumikan di tanah, di medan peperangan. Jadi disitulah mereka dikebumikan, walaupun bukan tanah perkuburan yang direzabkan oleh siapa-siapa, tak ada. Mati di Uhud lah tempat perkuburan tu. Mati di Badar lah tempat mereka dikebumikan. Walaupun situ bukan kawasan tanah perkuburan yang khusus, tak. Baik. Inilah yang saya kata tadi, sebahagian daripada kemuliaan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada orang-orang yang gugur syahid di medan perang. Jadi mereka juga tidak termasuk dalam golongan orang yang mati dikebumikan di tanah perkuburan, tak. Jadi kesimpulan dia, ada dua golongan lah. Orang yang mana bila dia mati, dia disunatkan supaya dikebumikan di situ, bukan di tanah perkuburan yang khusus. Iaitu yang pertama golongan para nabi dan para rasul, dan yang keduanya orang-orang Islam, orang-orang yang mati gugur syahid dalam medan peperangan. Selain daripada dua golongan ni, eloknya tanah perkuburan yang telah dikhususkan. Baik tuan-tuan, saya rasa setakat itu dulu untuk malam ni. Saya buka kepada persoalan. Sekiranya ada soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan, silakan. Yang nak tanya direct pun boleh, tanyalah, bukalah mikrofon tu, boleh kawan-kawan kita dengar sekali. Ya, silakan. Ya. Apa ni yang di perkuburan di Uhud tu, macam mana dia orang bumi kat situ tu? Ya. Boleh tak boleh disunatkan di mana dia syahid, di situ dikuburkan, dan sekarang yang di perkuburan di Uhud tu mati macam mana caranya tu? Yang tentera Islam yang terlibat dalam dalam peperangan Uhud tu, yang meninggal, di situlah mereka dikebumikan. Cuma pihak kerajaan Arab Saudi sekarang ni dia dah pagarkan kawasan tu, dijadikan sebagai tanah perkuburan. Jadi kalau ada siapa-siapa yang mati hari ini nak dikebumikan situ pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kawasan tanah perkuburan Uhud tu, makam syahadat tu, sebenarnya dia bukan kawasan tanah perkuburan yang dikhususkan. Asalnya dia tu tanah terbiar macam tu je. Tapi kerana di situlah berlaku peperangan dan mereka gugur di situ, syahid di situ, maka di situlah mereka dikebumikan. Baik. Ada soalan lain tak? Kalau tak ada, saya minta maaf banyak-banyak kalau selama tempoh masa lebih kurang 50 minit bersama tuan-tuan ni ada salah silap semua. Kau ada salah terkasar bahasa ke apa ke, minta maaf banyak-banyak. Saya serahkan balik kepada moderator kita, Encik Zul Hazmi Alias, dan dipersilakan tuan. Okey. Jazakallah khairan hadira Ustaz atas perkongsian ilmu ni. Apabila kita membicarakan tentang bab jenazah ni, maksudnya kita sentiasa berfikir tentang kematian. Ya. Dan apabila sesungguhnya manusia yang paling bijak adalah manusia yang sentiasa berfikir tentang kematian. Alhamdulillah, semoga kita bertemu lagi di lain siaran Ustaz ya. Iyalah, tak payah risau sebab Ustaz kan resident speaker. Ya, kita akan jumpa lagi kan. InsyaAllah minggu depan. Jadi okey, tadi Cik Mail dah warning saya masa siaran sebab saya terlupakan kepada satu pengumuman yang penting ya, terutamanya disebabkan PKP ni ya. Jadi pengumuman dia adalah barangan harian gerobok rezeki ya di Surau Al-Hijrah telah dibuka sepenuhnya
Ya, jadi kepada penduduk sekitar Sikamat yang memerlukan boleh datang ke surau dan ambil barangan harian secara percuma dan easy tanpa birokrasi. Ambil saja, tapi secukup rasalah ya. Jangan ambil macam nak buat kenduri pula kan ya. Jadi terima kasih juga kepada semua yang menyumbang kepada gerobok rezeki surau Al-Hijrah ini. Ya, semoga Allah memberi ganjaran pahala yang besar kepada semua para penyumbang. Amin amin ya rabbal alamin. Selain daripada itu, sebelum saya mengakhiri majlis kuliah maghrib pada ini, saya ulangi balik kepada beberapa pengumuman ya. Yang pertama, saya ulang balik infak tajaan bagi kita punya kuliah-kuliah. Ya, terutamanya ya kuliah maghrib perdana masih lagi dibuka. Ya, sumbangan boleh dibuat secara bank in dan transfer ke akaun bank Islam. Surau Al-Hijrah seperti yang tertera ya bawah-bawah tu ya, Bank Islam nombor akaun 0501 2010 084443 ya. Semoga terima kasih kepada muslimin muslimat yang telah menyumbang dan berinfak. Ya, semoga apa yang kita infakkan tu dikurniakan Allah pahala yang sebesar-besarnya. Yang kedua, pendaftaran kelas pengajian tahsin Al-Quran Juz Amma secara online masih lagi dibuka. Macam saya maklumkan di awal tadi ya, benda ke-8 ajaib di dunia ada di surau Al-Hijrah kita. RM RM10 satu bulan, mana nak cari ya. Itulah. Jadi itulah masih dibuka. Kelasnya akan bermula pada jam 9 malam hingga 10 malam setiap hari Selasa dan Jumaat. Ya. Kemudian kuliah maghrib perdana pada hari Sabtu ni 3 hari bulan Julai bermula pada jam 8 malam akan disampaikan oleh yang tidak asing lagi iaitu Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Tajuk dia Dunia Ini Tempat Ujian ya. Akan diikuti juga secara live FB dan juga Surau Al-Hijrah YouTube channel. Oh memang canggih sikit hari lagi kita satu baris dengan Al Jazeera. InsyaAllah kita sama-sama doa. Masa tu Ustaz Kamal dah naik pangkat. Dia akan jadi residen penasihat ya. Okey. Okey. Jadi yang keempat tadi itulah barangan gerobok rezeki di Surau Al-Hijrah beroperasi sepenuhnya ya untuk kemudahan kita bersama. Ya, sampaikan benda baik ini. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan pada malam ni. Yes, maklumlah baru pertama kali jadi MC surau ya. Kalau ada terkasar bahasa, bukan apa kita tak nak jadi formal ya, kita nak lebih mesra ya. Maklumlah stres PKP ni kan. Janganlah serius sangat, janganlah formal sangat ya. Jadi tapi kalau ada salah silap tu saya minta maaf lah. So Encik Mae, saya terima kasih Ustaz. Ya, minggu depan Ustaz lagi kan. Bagilah orang lain pula. Bukan setiap hari Ahad ke? Minggu depan Ustaz Zahar insya-Allah. Dia macam ni. Dua minggu sekali. Okey. Kalau Ustaz Kamal saya booking lah jadi MC, jadi moderator ya. Alamak. Okey. Encik Mae. Okey, pengurusi surau kita, saya pulangkan majlis ni kepada Tuan Mael ya untuk apa saja yang seterusnya. Terima kasih bagi Ustaz Kamal. Terima kasih kepada Tuan Zul kita insya-Allah. Terima kasih kepada kru-kru terlibat. Terima kasih kepada muslimin muslimat yang hadir pada malam ini. InsyaAllah kita hadir ke hari Selasa ini, kita ada kelas tahsin pengajian Al-Quran. InsyaAllah hadir beramai-ramai. Hanya sebulan. Sangat-sangat murah. Alhamdulillah. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat. Subhanallah. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.